أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda, para penonton sekalian, yang sudi untuk like, subscribe, kemudian share cerita-cerita seram daripada channel Kisah Seramku ini. Yang kedua, seperti biasa, saya mendoakan anda supaya anda sentiasa sihat walafiat, panjang umur dan murah rezeki. Ya, mudah-mudahan kesetiaan anda selalu berada dalam channel ini menambahkan semangat saya lagi untuk sentiasa berkarya dan untuk sentiasa menceritakan kisah-kisah pengalaman-pengalaman seram yang dapat saya ceritakan dan saya kongsikan kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Kali ini saya akan ceritakan satu kisah seperti mana yang pernah kita dengar, para penonton dengar, iaitu kisah pengamal perubatan Ustaz Bakar. Sekali lagi kita bertemu, dan sekali lagi dia menceritakan pengalaman-pengalamannya ketika dia membuat rawatan kepada pesakit. Kali ini dia membuat rawatan pada seorang pesakit, seorang ibu yang sudah sakit lama. Ibu ni sebenarnya sudah sakit lama dan sudah pergi ke mana-mana tempatlah berubat. Tetapi malangnya tempat dia berubat itu adalah bomo-bomo. Ya, bomo-bomo yang kadang-kadang kaedah rawatan, cara rawatannya tidak menepati agama kita. Maksudnya adalah kadang-kadang bomo ini menggunakan ubat-ubatan ataupun menggunakan rawatan-rawatan yang bercanggah dengan agama Islam. Seperti apa? Seperti bomo ini meminta, ya, kepada pesakit ini seekor ayam jantan berwarna hitam, ayam kampung berwarna hitam, kemudian kain kuning, kemudian cincin, kemudian pulut kuning. Dan dia kata pulut kuning itu hendaklah dihantar ke sebuah pokok ataupun dipersembahkan ke sebuah pokok di dalam hutan, yang pokok itu pokok yang besar, pokok paling besar. Dan kebiasaan pokok paling besar dalam hutan ini adalah pokok arak. Letakkan pulut kuning itu di situ, kemudian sampaikan hajat, meminta supaya penyakit disembuhkan. Inilah yang dikatakan berlanggar dengan syariat, kerana meminta tolong kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya dalam agama Islam, agama kita tidak dibenarkan sama sekali meminta pertolongan kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah ini, ibu ini dah banyak kali berubat. Bila ditanya oleh Ustaz Bakar, dah pernah berubat ke ibu? Pernah. Aku dah banyak kali jumpa bomo-bomo, dia kata. Jadi Ustaz Bakar, tak apalah ibu. Ustaz Bakar tidaklah terus komplain pada ibu tu tentang rawatan tu. Cuma kata Ustaz Bakar, kali ini kita menggunakan kaedah rawatan perubatan Islam. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ibu akan bertambah sihat, ya, dan sembuh daripada penyakit yang telah dialami selama 10 tahun itu. Ya, 10 tahun dia menanggung kesakitan. Di antara sakitnya adalah dia tidak dapat melelapkan matanya pada waktu malam. Walaupun sebentar, masuk pukul 12.30 malam sampai pagi terbit matahari, dia tidak boleh melelapkan matanya. Mengantuk memang ada, letih memang ada, tapi tak boleh tidur kerana dia mendengar bunyi-bunyi. Dia mendengar seperti ada suara bernapas di cuping telinganya ini. Ini yang menyeramkan, kata Ustaz Bakar. Ibu itu menceritakan bahawa setiap kali dia hendak tidur malam, ya, walaupun letihlah, mengantuklah,
Tak boleh, kerana dia kata seolah-olah di sampingnya ada orang, di sampingnya ada manusia bernapas yang menyeramkan. Kadang-kadang seperti suara batu yang menakutkan. Tapi memang tidak ada pun di sebelah kanan dan kirinya, kerana ibu ini sudah kematian suami. Jadi ibu ini, dia ada satu kedai, dia ada kedai makan di daerah Kinabatangan, Sabah. Dia ada kedai makan di daerah Kinabatangan, Sabah. Peringkat awal tak ada masalah, perniagaannya lancar, pekerjaannya okey, dia pun okey. Tapi dia kata tak berapa lama kemudian, ketika hampir-hampir setahun dia berniaga di situ, dia rasa lain macam. Sakitnya terasa, iaitu sukar tidur malam, datang bisikan-bisikan halus di telinganya, ya, dan badannya rasa seram-seram sejuk katanya. Bila dia berubat ke hospital dan ceritakan segala penyakitnya kepada doktor, doktor kata, Anda tak ada penyakit, Anda sehat. Walau bagaimanapun, kata doktor, dia bagilah vitamin-vitamin yang sesuai untuk ibu itu makan, untuk menjaga kesehatannya, ya, dan juga ubat tahan sakit, sakit kepala dan sebagainya. Tetapi yang herannya, kata ibu ini menceritakan kepada Ustaz Bakar, setiap kali dia pergi ke kedainya itu dia akan sakit sampai seminggu. Kalau dia tidak pergi ke kedai, dia tak sakit. Itu mengherankannya. Dia berubat ke sana kemari, ada yang bomo kata dia ni kena gangguan sihir, ada bomo kata dia ni kena saka dan macam-macam lagi lah. Maka akhirnya ibu ini sudah tidak tahan, kedai di Kinabatangan itu, kedai makan di Kinabatangan itu dia tutup, dia pindah, ya, ke daerah Sendakan, membuka kedai pula sekitar di sini. Alhamdulillah, katanya, lebih kurang setahun dia menaga di sini, okey, elok saja, tak ada apa-apa yang tak ada apa-apalah yang tak kena, ataupun tak ada apa-apalah yang mengganggu perasaannya sakit seperti di Kinabatangan baru-baru ni. Tetapi dekat-dekat setahun, benda itu datang lagi. Oleh kerana dia sudah jauh dari Kinabatangan, maka dia tak dapat mencari bomoh yang selalu dia datang untuk berubat. Bertanyalah dia kepada orang siapakah yang mereka kenal di sekitar ini yang pandai merubat masalah gangguan ini. Maka orang perkenalkan dia dengan Ustaz Bakar. Alhamdulillah, pilihannya tepat karena Ustaz Bakar yang datang merawatnya. Maka kata Ustaz Bakar, ketika dia masuk saja ke halaman rumah ibu ini, kerana rumahnya di daerah Sendakan ini adalah rumah ibunya. Ibu ni punya ibu, ya, rumah maknya lah, rumah maknya. Sedangkan di Kinabatangan itu adalah rumah peninggalan suaminya. Tapi bila dia pindah ke daerah Sendakan, maka dia tinggal di rumah maknya. Maka pendek cerita, ketika Ustaz Bakar datang ke halaman rumahnya, kata Ustaz Bakar, dia merasa lain macam, ya, seolah-olah ada sesuatu di rumah itu. Bila ditanya dengan emaknya, ibu ni punya mak, kata emaknya, dari dulu rumah ini tak ada apa-apa, tetapi sejak kedatangan anaknya ni, maknya sendiri pun terasa lain macam, Ustaz, dia kata. Kata Ustaz Bakar, tak apalah, kita cuba, ya, perubatan Islam, moga-moga dengan izin Allah, ya, sembuhlah ibu ini. Amin, kata mak ibu ini. Maka Ustaz Bakar pun memulakan rawatan. Si ibu itu duduk di depan, ditemani oleh maknya dan ada satu adiknya perempuan, ya, menemani si ibu ini. Maka Ustaz Bakar seperti biasalah, sebelum buat rawatan membaca beberapa potong ayat suci Al-Quran. Ketika itulah, ketika Ustaz Bakar membaca beberapa potong ayat-ayat Quran yang berkaitan ru'yah rawatan, ketika itu ibu itu menjerit sekuat hatinya, menyebabkan emaknya pun terkejut, adik perempuannya pun terkejut. Ustaz Bakar biasalah, ya, selalu sudah berdepan dengan masalah seperti ini, dia biasa
Ya, baginya benda ini benda biasa. Tetapi suaranya yang menjerit itu lama-kelamaan menyeramkan, kata Ustaz Bakar. Pertama ialah suara wanita, lama-lama bertukar menjadi suara laki-laki. Suara seorang laki-laki menyebabkan adiknya dan maknya mundur ke belakang, takut. Ya, karena suara yang keluar daripada ibu ini dah bukan lagi suara wanita tapi suara laki-laki. Maka kali inilah, kata Ustaz Bakar, dia berdialog dengan ibu ini. Wahai kamu, siapakah kamu? Kamu dari mana? Kata Ustaz Bakar. Apa tujuan kamu ganggu hamba Allah ini? Tiba-tiba terdengarlah suara ketawa yang menyeramkan. Tanya, hei manusia, aku tinggal di sini kerana aku suka padanya. Aku suka padanya. Kenapa kamu tinggal dengannya, sedangkan dia bukanlah tempat tinggal kamu? Pergi kamu dari sini, nyah kamu dari sini. Ini bukan tempat tinggal kamu. Hei manusia, aku sudah lama tinggal dengannya. Kerana aku dihantar untuk mengganggunya, untuk merosakkannya oleh majikanku. Siapa majikan kamu? Kata Ustaz Bakar. Hahaha, aku tak boleh beritahu. Ini bukan urusanmu. Ini adalah urusanku, kata Ustaz Bakar. Ini urusanku kerana aku datang untuk membantunya, kerana Allah Ta'ala. Kalau kamu tidak mahu keluar daripada badan ibu ini, kamu saya akan hancurkan. Apakah kamu ingin cara baik ataupun cara kasar? Maka tiba-tiba makhluk itu terdiam, tak bersuara langsung. Katakan, saya bagi tempoh dalam kiraan zikir saya ini. Kalau kamu tidak nak keluar daripada badan ibu ini, saya akan keluarkan kamu dengan cara paksa. Dan ini boleh membunuh kamu. Tiba-tiba suara yang garau tadi itu menjadi suara wanita pula, berganti dengan suara wanita yang menangis. Minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Ustaz Bakar, tolong, sakit, sakit. Sudahlah, sudahlah. Kata Ustaz Bakar, ini adalah mainan syaitan. Ini sebenarnya bukan wanita itu. Ini adalah syaitan itu yang menyerupa. Seperti seolah-olah ibu itulah punya suara. Meminta tolong, janganlah seksa dia, janganlah ganggu dia. Dia sudah okey. Dia sudah keluar. Tidak, kata Ustaz Bakar. Tidak. Kalau kamu membohong, saya akan bakar kamu. Pandang wajah saya, pandang muka saya, pandang muka saya, kata Ustaz Bakar. Tapi ibu itu tak mampu memandang wajah Ustaz Bakar kerana Ustaz Bakar tahu bahawa ya, makhluk yang mengganggu ibu itu masih belum keluar, masih ada di dalam badan ibu itu. Okeylah, kata Ustaz Bakar, kalau kamu berdegil tak mau keluar, saya akan keluarkan kamu dengan paksa. Maka Ustaz Bakar pun membacalah beberapa ayat suci Al-Quran yang sempat cerita pada saya, di antaranya rawatan-rawatan ru'yah itu seperti ayat kursi dan sebagainya, ya. Kemudian Ustaz Bakar kata, baca tu, meraunglah, ya, meraunglah, terdengarlah suara raungan seperti seorang lelaki yang garau. Katanya, aku diantar oleh tuanku dari Persia kerana disuruh untuk merosakkan wanita ini. Aku minta ampun, jangan bunuh aku. Aku akan keluar dengan cara baik. Aku akan keluar dengan cara baik. Kata Ustaz Bakar, okey. Kamu masih tepati janji. Kalau tidak, saya akan hancurkan kamu. Ya, Ustaz Bakar pun baca doa, kemudian mengembuskannya dan tarik Allahu Akbar. Maka ketika itu ibu itu pun rebah, tak sedarkan diri. Ya, rebah dan tak sedarkan diri. Kemudian Ustaz Bakar kata pada adik perempuannya, tolong ini air ni tolong percikkan mukanya dan sapu mukanya. Disapukanlah mukanya, dipercikkanlah air tu. Sedarlah ibu ini. Bila sedar dia kata, mak, apa ni mak, apa yang terjadi mak, kenapa ni mak? Tiba-tiba adiknya pula, adik ibu itu pula yang menjerit. Tiba-tiba rebah dan menjerit, kemudian memegang lehernya seperti begini. Adik pada ibu tu yang dicekik lehernya. Maka maknya pun menjerit, kenapa ni nak, kenapa nak ustaz, kenapa ni ustaz? Masya Allah, kata ustaz,
makhluk itu pindah kepada adiknya pula. Tunggu makcik, saya nak pagar dulu badan ibunya. Maka ustaz pun pagar yang berapa ayat Al-Quran. Allahu Akbar, pagar semua selesai. Kemudian ustaz pun pergi ke tempat adik itu yang tengah kena gangguan tu, merangkak seperti harimau. Dia kata Ustaz Bakar, kamu telah berbohong padaku, kamu janji akan meninggalkan rumah ini dan keluarga ini, tetapi kamu masih mengganggu keluarga ini. Sekarang saya tidak ada pilihan melainkan terus membunuh kamu. Kalau kamu tidak keluar, saya tidak ada pilihan, saya terus membunuh kamu. Maka Ustaz Bakar tidak nak berlinga lagi, ya, tidak nak cakap apa lagi, terus saja membacakan ayat-ayat ruqyah untuk merawat dan mengeluarkan gangguan daripada badan adik ibu ini. Dibacakan beberapa potong ayat suci Al-Quran, kemudian menggeletar, ya, budak itu, adik itu menggeletar dan mencakar-cakar lantai rumah itu. Lantai rumah itu getah, ya, tikar getah, dicakarnya hingga koyak tikar getah itu, koyak, kuatnya sekali. Dia kata, aku dari Syam, aku tidak mau keluar. Aku diutus oleh tuanku untuk menghancurkan keluarga ini. Ustaz Bakar tak nak cakap lagi, tak nak jawab lagi, terus saja membaca Al-Quran, kemudian menghentak Allahu Akbar. Lantas begitu terus budak itu pingsan. Dan pingsan, Ustaz Bakar terus baca pendinding supaya tak masuk. Kemudian mak ibu itu dan adik itu pula yang kena lagi. Masya Allah, Ustaz Bakar ni pindah pula tempat ibunya. Masya Allah, sudahlah makcik itu dah uzur, dah tua, kena pula. Tapi lain pula yang kena pada makcik ini, ya, seperti suara nenek kabayan pula. Bukan harimau. Tadi adik itu berbentuk harimau, ini macam nenek kebayan pula, seolah-olah pakai tongkat. Manusia, hei manusia, kamu nak binasakan aku, tidak boleh, sama sekali kamu tidak boleh. Jaga kamu wahai manusia, aku cari kamu. Ustaz Bakar kata ini tak boleh ni. Ini tak boleh. Ustaz Bakar panggil pembantunya, ya, bawa satu kitab hizib. Maka Ustaz Bakar pun baca kitab hizib sampai habis, kemudian dihembuskan di air dan air itu disiram kepada makcik itu, barulah makcik itu rubah, tak sedarkan diri. Terus Ustaz Bakar cepat-cepat pagar, Allahu Akbar, pagar semua, barulah makcik itu sedarkan diri, adik itu sedarkan diri, dan ibu itu sedarkan diri. Selepas mereka semua sedarkan diri, mereka berpelukan, ya, bertangisan, berpelukan, mak, ibu, mak, kakak, adik, berpelukan semua. Sayang adik, semua berpelukanlah, ya, sambil menitiskan air mata, tanda gembira dan takut menggeletar pucat muka semua. Maka Ustaz Bakar membacakanlah berapa potong ayat Quran, doa-doa untuk pendinding dan sebagainya dalam satu bekas air. Kemudian katanya air ini, ya, minum dan lebihnya boleh buat mandi. Limau ini buat mandi juga. Adalah kaifiat-kaifiat yang Ustaz Bakar ceritakan kepada ibu itu, maknya dan juga adik ibu itu, ya. Kemudian Ustaz Bakar terus pagar rumahnya sekeliling, pagar rumah sekeliling supaya makhluk itu tidak ada lagi. Dan Ustaz Bakar telah mengatakan pada makcik, insya-Allah makcik, ya, insya-Allah makhluk itu dah tak ada di rumah ni. Saya minta makcik patung-patung yang ada di rumah ini kalau boleh simpanlah ataupun buanglah terus. Gambar-gambar binatang, gambar-gambar yang tak elok di rumah ini buanglah. Letaklah gambar-gambar ayat suci Al-Quran dan hidupkan rumah ini dengan bacaan ayat suci Al-Quran, ya. Insya-Allah makcik, ya. Kata makcik itu, terima kasih Ustaz. Ibu itu pun kata, Ustaz terima kasih. Adik ibu itu pun kata, Ustaz terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, kata Ustaz, ya, mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah para penonton sekalian, inilah kisah yang sempat saya ceritakan pada kisah kali ini. Moga-moga kisah ini dapat memberi manfaat pada saya dan kepada para penonton sekalian. Ambillah sisi positifnya, buanglah yang tak elok, ya. Moga-moga kita selamat di dunia dan kita selamat di akhirat. Dan sekali lagi saya katakan, sekiranya
para penonton sekalian yang ada cerita kisah-kisah seram, bolehlah kongsikan dengan saya. InsyaAllah saya akan cuba buat yang terbaik, dan doakan saya supaya saya boleh menyampaikan dengan cara yang terbaik lah. Memang beginilah cara saya menyampaikan cerita kisah seram. Barangkali tak berapa elok cara penyampaian semua, saya minta maaf banyak-banyak lah ya, ini kelemahan saya, tapi saya akan perbaiki dari masa ke semasa. Sekian, bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.